Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kerja Zuhur. Ya tak? Ada macam tu? Wallahu a'lam. Mungkin orang sini adalah, ni orang tempat lain. Allahu akbar. Jadi tak perlu nak marah. Ya, pasal apa? Sebab rasa rindu tadi. Itu bukan rasa rindu, itu sebenarnya nak melepaskan geram. Ya, rindu ni tak apa, kita belum dijemput oleh Ta'ala. Ya, kalau betul tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, setiap kali kita menghadiri masjid, Allah mewakilkan malaikat untuk catat kehadiran, siapa yang datang dicatat. Tapi hari ini malaikat suruh kita catat sendiri. Macam mana susah tak susah catat sendiri. Sebelum Covid ni, sebelum ni lah, wallahu alam, memang sebelum ni pun Allah dah Ta'ala merintahkan malaikat, setiap kali kita datang masjid, keluar, malaikat catat. Hari ni kita catat sendiri. Itu pun menipu juga. Tak catat, datang syuk. Kan? Tapi tak apa, malaikat tetap catat. Bagaimana susahnya kita apabila Allah menurunkan satu bala untuk mengingatkan kita di atas dosa-dosa kita. Baik itu saya menyeru ya kepada jemaah semua, masuklah mana yang saya jumpa, jangan lupa kita mohon istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di atas dosa-dosa kita, maka Allah turunkan. Maka banyak hikmah yang kita dapat di sini. Antaranya secara automatically tak payah nak berperang, pusat-pusat hiburan, pusat-pusat maksiat tutup. Sebab tu kena syukur tu. Tak payah kita nak pergi perang-perang, makna automatically. Sampai sekarang pun pusat hiburan belum lagi dibenarkan untuk beroperasi. Seronok. Khalwat tak pernah jumpa 4 bulan ni. Tak dengar lagi berita khalwat tangkap basah je. Satu nikmat tu. Tak perasan dalam satu bentuk, yang lain kita nampak ada satu lagi yang lebih hikmah. Ya, patut kita bersyukur. Dan ramai anak-anak semua duduk di rumah, ahli keluarga di rumah. Ini ya. Dan tahniahlah haji-haji semua menjadi imam besar di rumah. Imam besar, faham imam besar? Kau tak jadi juga. Imam besar selama ni imam dekat masjid lah, ni imam di rumah. Haji dapat cium tangan imam ni haji Setelah berapa tahun dah sembahyang berjemaah tak dapat cium tangan imam. Dengan sebab ada Covid ni dapat cium tangan imam. Betul haji? Seronok tak haji ada abang haji jadi imam? Seronok kan? Dulu masa nikah aja sekali. Dah berapa tahun dah haji menikah dah ni? 4 bulan dapat cium tangan mak haji, dapat cium tangan imam. Tak besar hati haji. Dan juga tahniah jugalah dapat jadi imam tarawih sepanjang Ramadan. Sijil je tak keluar. Sijil je tak keluar pada dia. Dan yang terhebatnya boleh baca khutbah. Ji baca khutbah tak? Kok anak? Itu di antara hikmah-hikmah lah InsyaAllah. Sonok mak haji, tengok abang haji ada di rumah, nak ngetih tak boleh, nak apa pun tak boleh, duduk gitu. Pintu petak air sampai loose, kejap buka kejap tutup, kejap buka kejap tutup. Tepung tak cukup. Zaman-zaman Covid tu tepung tak cukup. Saya tengok kat pasar raya asyik kering je. Maui duduk kejap cucuk, kejap lempeng, kejap apa. Dah duduk rumah makan. Baiklah, itu ada hikmah. Baik. Itu iklan je lah Baik tuan-tuan. Jadi alhamdulillah semua ni banyak. Sebab itu Allah Ta'ala, sebab itu disuruh kita bersih diri daripada kekotoran. Itu di antara selalu tuntutan Islam Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu kasih kepada orang yang bertobat, maka kita banyakkan tobat. Dan mutatahhirin, dan juga Allah kasih kepada orang yang membersih. Sebab itu kita bersih kena hand sanitizer, pakai penutup hidung sebagainya, untuk supaya ni. Lepas tu nak salam tidak, nak salam tidak. Tengoklah ada pemantau jangan salam. Tak ada pemantau, wallahu alam. Bagi saya untuk kita dalam ni sama-sama dah ambil wuduk, semua dah bersih ni, salam kira tak apa. Lepas tu kita balik hand sanitizer baliklah setangan insya-Allah. Baik. Banyak pula ngomel ustaz, dah lama tak bercakap, banyak pula sungil ni. Ni sampai 30 minit je ke ataupun boleh lajak ni? Ini kena ikut juga, takut nanti pantau besok minggu depan dah tak boleh kuliah subuh pula.
Kalau ikut itu belum dibuka lagi tu, belum sampai longgar lagi. Kalau waktu maghrib isyak, ngam-ngam waktu isyak berhenti. Subuh ni 20 ke 30 minit. Ni dah cakap dah 15 minit, tinggal 15 minit lagi. Boleh tak? Tengoklah keadaan dia, insya-Allah. Harap-harap janganlah ada orang repot. Benda-benda macam ni dah lama tak bercakap tak Haji Haji. Haji pun dah lama tak dengar dah. Kod sonok. Senyap je Ustaz. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan 50 tanda-tanda orang munafik. Ya, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik ini, inilah antara musuh yang paling jahat di dalam Islam. Ya, kalau kita tengok Yahudi wa Nasara itu adalah musuh yang nyata, begitu juga dengan adu mubin, musuh-musuh selain daripada yang nyata, termasuklah iblis dan syaitan. Maka satu lagi musuh yang cukup mengelirukan, iaitu orang munafik. Orang yang kata Nabi arjat, maknanya hatinya berselaput, hatinya cukup tak berkenan dengan aktiviti-aktiviti Islam. Jadi dan orang munafik ini tempatnya neraka yang paling bawah, neraka yang paling terbawah sekali. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana dia menjadi bahan bakar kepada api neraka. Orang munafik ni standardnya seperti berhala yang dibuat penyembahan oleh manusia ketika berada di dunia. Maknanya dia standardnya sama. Golongan manusia dan batu yang dibuat pemujaan berhala akan menjadi bahan bakar. Dia jadi bahan bakar ni maknanya teruk benar lah ni. Dia kalau kena bakar dia gentung. Yang jadi bahan bakar ni dalam membakar jadi abu, jadi arak. Tak boleh pakai langsung lah, buang gitu je. Kalau kita di dunia abu dapur tu boleh buat rendam sotong, boleh buat sendung jadi sotong kembang gitu. Gitu. Tapi kalau jadi abu neraka, wa iyazubillah, tak guna. Baik, kita masuk tanda yang ke berapa ni? Tanda yang ke-23. Dah banyak lah tu. Dah dekat 2 tahun punya baca. Sebab ialah sebulan satu, makna 23, 24, 2 tahun. Betul lah? 2 tahun. Dia ada 50. Banyak lagi tu. Lagi separuh lagi. Lagi 2 tahun setengah lagi nak habis. Baru khatam lah. Baik, insya-Allah. Itu siapa yang khatam dulu, wallahu alam, sama ada kitab ataupun manusianya. Tengok je lah, ikut giliran. Ikut turn. Boleh je ya? Okey. Yang rajin dengar ni semua dah 5-6 siri punya. Ya tak? Bukan nak overhaul, angkat enjin dia tu. Baik. Apakah yang tanda yang ke-23? Iaitu menangguhkan pembayaran hutang. Oh tuan-tuan, kita buat hutang ni tuan-tuan laju kan? Laju kita nak berhutang. Tak kira lah hutang apa, hutang kain ke, hutang kuih ke, ya, hutang kitab ke, hutang apa lagi? Hutang beras ke, hutang macam-macam hutang lah kita dalam dunia ni. Buat hutang, masya-Allah. Lidah masya-Allah, lembut. Muka pun ada kesian lah. Kalau minta hutang, kalau kita nak berhutang. Ya, hutang ni ada beberapa hukum tuan-tuan. Antaranya hukum asal dia harus bagi orang yang tidak berkecukupan, tidak mampu, maka harus dia berhutang. Harus ni dia boleh hutang, dia tak boleh dia nak hutang atau tidak adalah pilihan dia. Itu harus dia berhutang. Hukum asal. Tapi kalau dia amat memerlukan, wajib dia berhutang. Wajib dia berhutang. Contoh dia nak nafkah tak ada, dia nak bagi nafkah kepada anak, maka dia wajib berhutang. Dan orang yang wajib berhutang ni, sebelum dia wajib berhutang, dia mampu untuk membayar. Mampu membayar. Kemudian yang ketiga, hukumnya haram. Berhutang itu haram. Kepada siapa? Kepada yang tak mampu nak bayar. Orang Melayu ni buat hutang ni nombor satu. Tak kira lah. Boleh bayar cash, nak hutang juga.
Alah ustaz, sikit-sikit bayar ustaz. Sekali ipuk nampak banyak, bayar sikit-sikit. Itu haram bagi orang yang tidak mampu berhutang tapi berhutang. Haram. Sebab apa? Sebab dia akan menyayang orang lain. Begitu juga haram bagi orang yang mampu membayar hutang tak nak bayar hutang. Itu juga haram, dosa besar lagi. Ini yang kena hati. Ada juga sunat berhutang. Contoh, kita hendak menunaikan ibadah haji, nak menunaikan ibadah umrah, nak melaksanakan korban, kita nak bayar fitrah. Kita duit tak cukup tapi kita boleh bayar dan kita mampu bayar, kita tak nak bayar untuk buat ibadah. Itu sunat berhutang. Nak nikah saja, nak nikah sunat berhutang je. Kita pinjam koperasi sampai sekarang tak habis. Wawi dah hantaran gila-gila hantaran ni. Ikut rate, ikut ranking SPM, diploma, degree, master. Kena profesor madya, profesor penuh, entahlah berapa nak bayar. Nasib baiklah profesor penuh tu umur dah 30 ke atas. Kalau umur 25 pingsan kan. Ya je zaman kita dulu mak je 500 1000 tu kimat lah tu. Zaman kita dulu, zaman mak kita dulu 5-600 saja. Zaman saya pun main ribu-ribu juga. Zaman saya cakap dengan mertua saya tak ada duit, saya banyak ni je, nak tak nak sudah, saya kata senang je. Tapi dia kata tak apalah, berapa pun tak apa, alhamdulillah sampai sekarang. Lah ni masak tekan rice cooker pun tak erti 15,000. 15,000 wallahu alam. Macam cerita kita lah dahulu, bayar 15,000 20,000 sarapan kedai mamak aja. Bangun pukul 10, gosok mata, bang, Habi, nama pun sedap bunyi, panggil Habi, sarapan apa tu? 20,000 tu, gosok mata pukul 10. Dia bukan anak-anak tuan-tuan ni, anak orang lain. Mak Haji sampai sekarang walaupun 500 je Mak Haji, Abang Haji tak penuh lagi terlepas daripada sarapan. Cuma Abang Haji ngada-ngada nak makan kat luar, itu je. Masa Covid tu tak macam-macam dia buat je, tak tahu apa je menu sampai pening kepala Mak Haji lah. Itu 500 je. Dia punya kualiti je. Baik, apa ke situ pula nak cerita dia tentang hutang. Yang itu sunat kita berhutang untuk nak melaksanakan ibadah dan mampu untuk bayar. Tetapi yang jadi masalahnya menangguhkan pembayaran hutang. Seseorang yang berhutang adalah wajib membayarnya mengikut hukum Islam. Hutang wajib dibayar, walaupun terpaksa bergolok bergadai, wajib bayar. Dan perangai orang kita ni tuan-tuan, dia bukan tak boleh bayar, dia saja tak nak bayar. Dia nak harap orang yang bagi hutang halal. Kurang hasam betul. Dia mengharap. Sebab itu orang yang berhutang, dia rasa imuniti dia tinggi berbanding dengan orang yang memberi hutang. Orang Melayu punya perangai tuan-tuan, maaf cakap ya, masyarakat kita, orang yang beri hutang ni jadi serba salah pula. Yang hutang relax je. Time bila nak bayar hutang je, sorry lah mat, aku tak ada duit. Kita yang nak pergi muka, nak begini, rasa tebal pula. Aku kan jumpa dia kan nak kita yang beri hutang, kita yang nak keluar susah. Yang beri hutang, yang berhutang boleh status lagi, makan di McDonald. Wah, asam dia. Dia hantar tu status, makan bersama kawan-kawan McDonald. Kita belanja, yang berhutang belanja. Bila yang memberi hutang minta, sorry lah mat, I tak ada duit. Nampak tak? Nampak tak? Ni saya tengok fenomena sekarang ni. Dia berhutang, tapi dia pakai lebih kemas daripada orang yang memberi hutang. Kuah hasam betul. Kok ni memang munafik banyak betul. Banyak sangat je. Ya, anak-anak isteri kita ni beritahu kat anak-anak kita ni beri hutang.
Hutang-hutang wajib tu lain lah, beli rumah, nak beli kenderaan dan sebagainya untuk keperluan hidup tu cerita lain. Itu memang mampu kita berhutang ya. Ni hutang-hutang yang kadang-kadang dengan dia 50 dia hutang tambah hutang ya, keliling pinggang, ada lagu pula hutang ya. Tapi kesian orang yang memberi hutang. Ingat memberi hutang ni banyak duit sangat ke? Dia pun pengsan tuan-tuan, harap orang bayar hutang. Lala dia yang sengkit, orang yang hutang pula bergaya. Kurang hasam betul. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan pernah bagi orang hutang kan? Pernah, kesian tengok muka nak bagi hutang. Muka sian. Bila minggu depan aku bayarlah, jangan risau, kau takkan tak percaya, kita kawan baik badi. Minggu depan hilang. Tuan-tuan, sesiapa yang mampu membayar, tidak bayar, dia automatik jadi munafik. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita mendapat pendapatan gaji rezeki, pertama kena bayar hutang. Sebab itu Nabi pernah satu ketika, apabila jenazah dibawa oleh sahabat, Nabi kata, dia ni ada hutang ke tidak? Nabi tanya, ada hutang ke tidak? Sebelum sembahyang jenazah, dia ada hutang ke tidak? Maka sahabat kata dia ada hutang 3 dinar. Maka ada tak dia harta pesaka dia untuk bayar hutang? Sahabat kata tak ada. Kau orang sembayangkan, saya tak sembayangkan. Nabi beri amaran sehingga tak nak menyembahyangkan jenazah. Sehingga Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, saya langsaikan hutang dia. Baru Nabi sembahyangkan jenazah. Apa Nabi jawab? Kenapa aku tak nak sembahyang? Bukan aku benci kat dia. Buat apa aku nak sembahyangkan? Kerana dia ini, walaupun kita sembahyangkan dia, amalannya tak naik ke langit, rohnya tak sampai ke langit, tergantung antara langit dan bumi. Buat apa kita nak tolong dia, sedangkan dia tersangkut, walaupun dia mati syahid 3 kali. Mati syahid, bangun, dihidupkan oleh Ta'ala. Mati syahid lagi, bangun, dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Misal kata, mati lagi, tapi kerana ada hutang, dia tetap terhalang daripada api neraka. Jadi tuan-tuan yang memberi hutang, wajib minta, biar muka tebal. Kita ni pasal, alah Ustaz, nak minta hutang ni, yang nak minta hutang jadi susah. Sepatutnya kita lah buat muka terangnya. Ji, hutang saya mana? Alamak, engkau bawa malu aku. Bukan bawa malu aku sesak. Ya, ini ada satu kes ya, macam ada ni cerita dalam viral lah. Dia cerita, dia telefon kawan dia, kawan dia berhutang dengan dia. Dia telefon, saudara, ada duit tak ni? Kamu ada hutang dengan saya sekian-sekian, boleh tak bayar dengan saya? Dia kata, oh tuan, minta maaf lah, saya hari ni nak memerlukan duit, tak ada lah. Saya ni tengah sesak ni, yang minta yang memberi hutang ni, saya tengah sesak ni, saya tak ada tempat lagi, saya nak harapkan bayar orang bayar hutang. Saya macam mana pun saya nak hutang saya. Jadi orang yang penghutang tadi, dia kata, tak ada lah, besok boleh tak? Kalau boleh hari ni lah, sebab saya nak pergi ke Siam. Dia kata, saya nak pergi ke Siam. Apa pasal kau nak pergi Siam? Tak, saya nak jumpa bomoh. Saya nak jumpa bomoh Siam untuk bomohkan orang yang tak bayar hutang. Dia tadi pun nak bayar hutang, sebab orang ramai sangat hutang saya, dia kata. Jadi saya dapat, kalau dapat tuan bagi hutang tu, saya boleh buat modal pergi ke Siam untuk ambil bomoh tu. Okey, bagi nombor akaun. Terus dia bagi nombor akaun. Kena buat begitu ke mak minta hutang kot? Ji, agak-agak lah kalau kita minta hutang, Ji, Haji ada hutang tak? Tak ada. Saya nak jumpa bomoh ni, Ji. Agak-agak dia bayar tak? Kadang-kadang terpaksa kena macam tu, baru nak bayar. Manusia Melayu ni kalau bab bomoh dia faham dia. Bab dosa, bab munafik, bab masuk neraka, dia tak ambil tahu. Ya, sebab itu tuan-tuan, hutang ini tuan-tuan, dia menghalang daripada kita masuk syurga. Walaupun kita menjadi orang beriman, kita beramal banyak, tetap kita
terhalang daripada masuk ke neraka. Walaupun satu sini. Itu hutang dengan manusia, apalagi hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah tu adalah give and take dia. Maknanya Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya, tapi dengan manusia selagi ada urusan hutang dengan manusia. Sebab itu apabila mati jenazah, sebaiknya dalam masa 2 jam tu kena clearkan hutang. Faraid tu kemudian. Harta pusaka tu kena clearkan hutang dahulu. Kena hutang. Yang paling cepat dalam masa 2 jam. Mungkin kita urusan tu susah, ambil dalam masa sehari. Jangan duduk sibuk, saya dapat berapa bahagian, saya dapat berapa bahagian. Dia sibuk dengan waris je. Saya waris nombor 1. Nombor 1 bayar hutang. Hutang aku tak tahu, aku tahu bahagian aku. Wang Hasam tu. Mungkin buat. Harta pusaka yang ditinggal oleh Allahumma salli Sayyidina Muhammad wajib diselesaikan apabila ada kematian. Dan orang yang terbaik iaitu orang yang menghalalkan hutang. Kalau jenazah dah meninggal, takat hutang telur, hutang roti canai, hutang teh tarik, tu kan je, halal lah noh. Betul je Betul je? Ada. Tapi kalau geran tanah ada pegang tak bayar-bayar, halal juga ke ji? Halal. Alhamdulillah, orang beriman benar. Terkulat-kulat dah halal. 5 ekar tu. Ya, 5 ekar. Jadi wallahu alam, ya. Oleh itu orang yang mempunyai harta atau mampu membayar hutangnya tetapi sengaja melambat-lambatkannya atau tidak mahu membayarnya, maka perbuatan itu adalah amalan orang-orang munafik dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia mampu. Tuan-tuan kita ni bukan tak mampu nak bayar, tapi saja je nak bayar lambatlah. Bayar lambat. Bab hutang ni memang kita tak tahulah, saya pun tak tahu, memang jadi perangai kot. Bab hutang ni dia bukan nak jadi prioriti, bukan keutamaan. Orang tu tak minta, tak, kita wajib membayar walaupun orang tu tak minta. Dalam surah Al-Baqarah tu dia kata seseorang itu hutang wajib dibayar walaupun tidak diminta. Kita kalau tak minta, lega. Alamak, bulan ni tuan rumah tak datang. Okey, suduk. Tak, sepatutnya kena bayar. Sebab orang yang beri hutang tu bukan orang yang senang. Dia juga memerlukan, dia juga masalah-masalah yang tersendiri. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, yang bermaksud dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang salah. Salah tu maknanya kita ada harta, kita ada hutang, tapi kita kena bayar. Macam orang main kutu. Main kutu sebenarnya hutang tu. Main kutu. Yang dapat first seronok, yang hujung pengsan. Kalau yang hujung biasa orang nak ambil yang hujung sebab apa? Seolah-olah macam dia tak ada apa. Tapi kena yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 culah bayar, dia dah dapat, dia senyap. Yang hujung pengsan. Yang jadi ibu kutu tu yang masalah. Jenuh orang kejauh. Betul je? Sebab itu ada setengah fatwa mengatakan kutu tu haram sebab mengambil harta orang tanpa kebenaran, kecuali dia ada akad mengatakan sebagai hutang. Sebab itu bila nak bayar kutu tu kena kongsi 10 orang tu buat akad setuju bahawa bulan ni memberi hutang kepada A, bulan depan bulan kedua memberi hutang kepada B, dan B kata aku terima hutang dan aku akan bayar pada bulan berikutnya. Kalau ikutlah. Tapi mana dia nak buat akad gitu, jadi percaya dengan percayalah. Main kutu begitu. Boleh faham ni Kalau ikutlah, sebab dia kira hutang tu. Sebab kita ambil harta orang dalam masuk pusingan. Maksudnya patutnya bukan duit kita, tapi kita ambil duit tu. Duit, contohnya kan kita ada 10, duit kita 1 je. Yang 9 tu dia orang lain, betul tak? Kita hutang. Gitu juga kan makcik main kutu pinggan mangkuk ke apa ke korok ke apa. Kutu apa gelang makcik. Tak? Itu hutang lah makcik. Dah habis bayar kan? Dah pakai dah. Alhamdulillah. Hidup orang boleh tutup balik ni gelang aku. Abang Haji ada kutu apa Haji?
Biar kepala banyak kutu daripada bagi kutu banyak. Sebab itu hutang, kena hutang, kena bayar. Kena bayar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Rawahu Bukhari. Yang bermaksud, barang siapa mengambil harta orang yang ia bermaksud merosakkannya, yang ini tidak membayar hutang, nascaya Allah akan merosakkannya, Allah akan membinasakannya, dan Allah akan mengazabkan orang yang tidak mahu membayar hutang. Baik itu saya nasihat anak-anak saya, apabila ada hutang, clearkan hutang. Walaupun hutang itu dengan orang kafir. Jangan buat petua pula, tak apa ustaz kafir, tak apa letak dia. Sebab dia harbi lah apa benda macam-macam bunyinya. Jangan letak hukum, kecuali kerajaan telah menetapkan dia ni harbi, zimmi, muahad. Kalau harbi itu tak apalah, sebab boleh diperangi. Tapi kalau dia bayar cukai, bayar jizyah, bayar apa nama keperluan dalam negara Islam tu, maksudnya kita tawakuf, tak boleh letakkan dia harbi. Kecuali dia ada penentangan terhadap Islam, tapi sekadar ideologi dan sebagainya, kita kena tawakuf dulu, jangan letak keluar fatwa semacam-macam. Macam dululah saya dulu masa sekolah dulu, tengah semangat kan, pergi ambil kat kebun orang bukan Islam lah. Sebab masa tu Tok Guru beri fatwa, dia tak apa, harbi, hantam saja. Tu habis kita sepokok tu habis. Makan. Dia kata tak apa. Bila kita dah besar jumpa apik dulu kita angkat ini buah, kita minta halal lah. Tak ada apa, kita tak kisah. Lega, nasib baik dia reti halal. Kalau tidak jenuh bayar. Zaman kecil-kecil dulu kita, dulu kata, bila kata kafir tak apa, boleh ambil harta dia. Jangan buat kerja tuan-tuan berhutang. Ni kedai acong banyak hutang kan. Ambil dulu, tulis buku 555. Hutang tak tu? Orang Melayu dia pandai. Dia hutang bulan lepas, dia bayar ni, dia hutang lagi. Jadi hutang tu tak habis lagi, faham tak je? Dia hutang 500. Buku 5 berapa? Ni saya bayar 500. Dia ambil lagi barang 400. Ni masuk buku. Faham tak je? Tu harap-harap yang beri hutang meninggal atau halal. Itu dia tu. Kurang asam betul. Jangan tuan-tuan. Itu adalah satu amalan yang munafik, yang amat dibenci oleh Allah SWT. Dosa besar tu tuan-tuan. Dengan sebab itu kita tak masuk syurga. Sebab dekat akhirat kita tak boleh bayar dengan harta, dengan wang ringgit, sebab tidak memerlukan wang ringgit. Apa yang Allah Ta'ala akan bagi, Allah akan ambil amalan kita, pulangkan kepada orang yang berhutang. Berapa banyak amalan kita yang kita nak bayar hutang ke orang. Kita dulu masa-masa sekolah-sekolah dulu, masa kat asrama dulu, masa kat hostel dulu, banyak hutang kan. Hutang Maggi, hutang pensel, hutang rubber. Tadi dah bayar belum? Macam mana nak bayar Ustaz? Kita tak jumpa lagi, dah lost contact. Kena cari sampai, dalam hadis kata, cari sampai putus asa. Maksudnya cari sampai dah, sampai habis rank kata orang tu. Sampai cari macam mana, satu dunia cari tak jumpa. Baru ada solution dia. Kalau tidak kena cari. Kalau aja dulu-dulu sama-sama kerja kan, sama-sama habis pencen dah ke mana lagi ke mana, cari-cari dia ada hutang dulu, hutang rokok dulu. Batang, bang, pokok solat dulu. Dia tala pokok, kawan tu golif aja pun dulu. Hutang rokok, hutang lah. Hutang, dah bayar belum? Dah minta halal belum? Belum. Kena cari iklan dan sebagainya. Ada kai Ustaz kena buat iklan hutang rokok sebatang. Tak, kalau sehingga begitu kena buat. Kalau tidak, kita termasuk orang munafik. Penat kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, tapi ada hutang. Sebab itu kalau kita nak melaksanakan ibadah haji, hendaklah wajib membayar hutang-hutang yang boleh dibayar, kecuali hutang yang berjadual. Macam hutang rumah, hutang kereta tu tak payahlah bayar langsam. Ini hutang-hutang yang minor punya. Kena selesaikan dulu baru pergi haji. Kalau tidak, kena tunggu haji itu dulu, pergi bayar hutang dulu baru pergi haji. Hidup tak jatuh wajib. Itu kena faham. Kemudian orang yang berhutang itu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Menangguhkan bayaran hutang itu, kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata apa? Iaitu adalah suatu kezaliman. Orang yang menangguhkan hutang ataupun tidak membayar hutang atau melengahkan hutang ataupun tak ada niat tak nak bayar hutang adalah satu kezaliman, dan zalim itu tempatnya ialah neraka. Jadi tuan-tuan, lepas ni balik ni semak-semak mana ada hutang sebelum kita meninggal. Dan pesan kat anak, sebab tu dainin ini kena tulis. Hutang tu kena tulis. Tak kira lah banyak ke kena tulis. Bukan apa, takut kalau kita meninggal ahli waris tak tahu. Jadi kalau kita nak bayar orang yang kita tu, beritahu anak-anak kita, hutang ni jangan. Biar anak-anak tengok, Allahu Akbar, orang tua kita ni panggil adik-beradik ni, kita nak bagi faraid, tapi sebelum faraid tengok hutang orang tua. Tengok orang tua hutang misal katalah hutang si mati tu dengan pesaka yang ditinggal debit. Agak-agak lah kalau berlaku macam tu, waris nak nuntut tak agak? Oji, ada 5 ekar tanah, rumah sewa ada 10, sekali dikolek tengok hutang dengan aset yang ada tu debit. Agak-agak waris nombor 1 tu agak-agak nak ngaku tak, saya 1/2. Asafah tu agak-agak nak tak terima, nak tak ngaku je. Kalau kata kau ambil lah, kau urus lah, confirm. Patut dia yang waris nombor 1, dia kena bayar sebab debit. Dah tak dapat harta orang tua, kita kena bayar. Agak-agak nak ngaku tak? Confirm tak mau. Ni yang berebut ni pasal apa? Dapatlah 1/2, 1/8, 1/12, 1/12. Suka nak. Tapi bab bayar hutang tak nak. Sian, kena bayar. Macam orang tua kita hutang puasa dia, fidyah dia kena clearkan kalau ada yang tertinggal itu. Kalaulah hutang kita dengan orang lain, maka wajib bayar. Beritahu kat anak, kalau abah meninggal, ni dia ada hutang ni. Kalau tak ada, bayar. Kalau kita dah cari-cari tak ada, maka kata dalam ulama mengatakan, bolehlah kita membayar hutang. Kita cari asnaf-asnaf yang layak menerima zakat fitrah, kita bayar untuk kasatkan bayar hutang kepada orang yang kita hutang tak dapat jumpa. Itu cara nak bayar hutang clear. Kadang-kadang kita terpisah dengan kawan-kawan yang kita ada hutang, kita dah berusaha cari sampai bertahun-tahun tak dapat, maka kita bayarlah hutang itu dalam bentuk berapa nilai yang telah kita hutang dengan dia kepada asnaf, dengan niat bahawa supaya yang kita bagi itu sedekah bagi pihak yang memberi hutang. Lepas kita bayar, dia pun datang, Assalamualaikum saudara, ingat tak 20 tahun dulu? Alamak, dia datang pula, aku baru lepas sedekah tadi. Macam mana nak buat ni Ustaz? Wajib bayar kalau dia minta, walaupun dah tadi sedekah tadi. Sedekah tadi batal untuk kita pula, pasal bayar hutang kena bayar. Alamak, mak kau datang time aku dah bagi sedekah, minggu depan boleh tak? Minggu depan kena cari, kena ambil kontak dan sebagainya. Jangan take for granted, kita lepas tangan. Ini berat bab hutang ni. Tuan-tuan sebab dia adalah kezaliman, adalah satu sifat zalim, hutang. Jadi kalau tuan-tuan pergi makan kat kedai ni, kalau orang belanja tu minta halal, takut dia jadi hutang. Jadi kalau kedui kahwin, orang bagi beras, dia bukan hutang, itu bagi. Jangan kita tulisnya kalau dulu orang kampung kau bagi beras, tulis berapa kilo, 10 kilo. Besok kau anak kahwin, kita pulang balik, kata orang menanam nama itu bukan hutang je tau. Itu yang saya pernah kena. Saya pernah pergi kedui kahwin, belah-belah ada satu kampung tu lah. Datang ada buku daftar nama, kita pun bagi sampul, dia buka kop, alamak, buka RM3, dia tulis RM3.
RM3 dapat telur mentah sebiji. Dia tulis tu, ni siapa? Dia kata, kampung, tulis kampung tu. Alamak, kalau kena sekarang ni, tebal muka je. Kan je? Dia bagi dia. Dulu ada kan? Sekarang dia buat lagi je? Ada, kalau ada je, Allahu Akbar. Bukan apa, kita, ialah benda tu bukan wajib nak bagi, tapi dia jadi satu maruah lah kan. Tengok buka-buka, dia buka depan kita tu, orang belakang duk tunggu pula nak bagi. Ustaz RM3 je. Kan? Bukanlah salah tak bagi langsung pun tak apa. Nak cerita dia jadi budaya kan. Betul nyaya tuan. Kan? Jadi orang dulu dia anggap bila bagi tu besok nanti dia anak dia kahwin, dia pulang balik dah RM3 tu. Sebab tu setengah sampul tu dia tulis belakang tu nama kita. Kalau dia tak buka dia tulis nama kita. Kenapa besok nanti anak dia kahwin? Dah anak dia tak ada kahwin. Anak tak ada, ataupun dia tak ada anak, macam mana tu? Dia masih nak pulang, tunggu dia kahwin. Itu bukanlah berani. Tidak, tak ada. Sudahlah. Itu pun masalah. Itu yang kadang-kadang ada orang tak nak pergi. Pasal apa nak menanam, nak kena macam tu. Itu satu budaya yang tak berapa sihat. Takut jadi hutang. Sebenarnya itu bukan hutang. Itu tak ada kena-mena langsung. Dia tak jadi hutang. Ada orang kata, dulu aku bagi beras, ni anak aku nak kahwin. Nak nunggu beras balik. Itu bukan. Dia bukan jadi hutang. Yang itu tak ada. Yang itu sebagainya perkara-perkara yang luar daripada bidang agama lah. Itu sebagai ta'awun je lah, tolong menolong aja. Tapi jangan jadi sebagai hutang. Ada orang dijadikan sebagai dulu bagi hutang ni kan, ni bagi ayam, nanti kita kena pulang bagi ayam. Tu yang ada kenduri kahwin tu, rumah macam store beras. Sebab apa? Dulu makan bagi beras aja. Itu masalah. Jadi tuan-tuan, tinggalkan. Kalau kita boleh seelak-elaknya, jangan berhutang. Hutang bukan hutang yang wajib lah. Kalau bayar hutang-hutang yang harus, hutang-hutang yang haram ni, lebih-lebih lagi kita tinggalkan. Sebaiknya jangan kita buat hutang. Kenapa? Kalau kita jenis susah lihat nak bayar hutang, lebih-lebih lagi jangan berhutang. Ini sebagai satu tindakan yang kita patut lakukan. Sebaiknya lah. Tapi kalau dah memang terpaksa nak berhutang dan sebagainya, macam baru ni COVID dengan 4 bulan orang tu dia serba tak dapat sumber dan sebagainya, itu lain. Tapi dia mampu bayar. Jadi tuan-tuan, kita letakkan mindset kita, kita nak berhutang, pertama, mampu tak kita bayar? Kalau kita mampu bayar, silakan hutang. Kalau tidak, jangan sekali-kali kita takut kita tak mampu nak bayar hutang, kita termasuk dalam orang yang terhalang masuk neraka, dan takut kita ada hati nak niat tak nak bayar hutang. Ni yang kita takut. Kita harap orang tu halal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cuba kita hindarkan budaya. Dan orang yang berhutang ini adalah menjadi hamba dalam dunia. Dia tak merdeka. Sebab dia, yalah sebab orang nak kejauh sana, kejauh sini. Lebih-lebih lagi hutang dengan alung je. Hutang alung jangan, tak payah. Hutangan kerajaan, PTPTN ke, hutang dengan mana ke, tapim ke apa benda, wajib bayar je. Jangan kata ini kerajaan kita, jangan buat hukum gitulah. Bayar. Jangan duk kata tak payah, ini kerajaan kita lah, kerajaan kita yang bayar cukai. Kirim salam, cukai pengilat. Kan? Itu jangan buat fatwa begitu. Walaupun hutang dengan institusi kerajaan ke, institusi mana ke, kena bayar. Tak kira lah. Walaupun dia berbentuk riba ke tak riba ke, kita kena bayar. Jadi jangan duk buat fatwa pasal ada unsur-unsur haram, kita pun abaikan hutang tadi. Kena bayar. Kena bayar. Marah tetap marah lah. Allah, dah terpaksa awak berhutang. Bila dah berhutang, wajib bayar. Jadi cuba kita renungkan balik, adakah kita ini orang yang ada berhutang dan adakah kita membayar hutang ini? Jadi hati-hati tuan-tuan, jangan sampai kita terlepas pandang, khawatir kita akan diazab oleh Allah SWT di atas perbuatan kita. Hutang simple tetapi berat dia punya implikasi dia. Baiknya tak kira hutang apa pun. Sama hutang dengan manusia itu utama, hutang dengan Allah itu juga keutamaan untuk kita selesaikan, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Mohon maaf daripada saya.
Moga-moga kita menjadi orang yang bebas daripada hutang. Sebab itu Nabi mengajarkan kepada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa itu untuk kita menghindarkan daripada tidak mampu untuk membayar hutang. Sebab sahabat pun dulu ada hutang. Tapi hutang itu untuk agama banyaknya. Mereka tak bayar. Tapi itulah sahabat, bila antara sahabat bila dia tahu sahabat dia tak dapat bayar hutang, dia yang ada kemampuan dia tolong bayarkan hutang. Kerana nak menyelesaikan sahabat supaya dia dapat masuk syurga. Kita, engkau hutang kau punya pasal lah, siapa suruh hutang? Kan? Kita walaupun kawan minum sekali, tapi buat hutang, pandai-pandai engkau lah. Baik. Sebab itu kita dalam asnaf ada juga antara jalan keluar daripada Islam, orang yang gagal untuk membayar hutang boleh mohon dengan pihak zakat untuk membantu hutang. Bukan hutang kain, hutang tu hutang yang wajib, hutang yang wajib. Itu boleh mohon, tak ada masalah. Walaupun kita Mercedes, boleh mohon. Tak mampu nak bayar, dikejar oleh orang-orang yang boleh mendatangkan bahaya pada kita, kita boleh. Kalau gharimin tu, untuk orang yang tak mampu nak bayar hutang, insya-Allah. Tu zakat ada. Jadi bayarlah zakat untuk membantu orang yang menyelesaikan hutang. Jadi sekadar itulah, kata setengah jam dah lebih 1 jam. Boleh nak pengusi dengan pegawai syarak senyap je, tak apa noh. Kesalahan ni. Jadi kalau salah saya mohon maaf. InsyaAllah moga-moga kita sama-sama diredai Allah Ta'ala dan diampunkan oleh Ta'ala dan jauhkan daripada sifat berhutang. Jadi kalau siapa yang berhutang, usahalah cari untuk membayar hutang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'khir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.